33 pengusaha dan 23 buah bilik, serta homestay Pulau Betong yang mempunyai seramai 13 pengusaha dan 14 buah bilik. Penyertaan sesebuah premis homestay ke program Homestay Malaysia adalah secara sukarela dan tiada sebarang bantuan modal diberikan. Akan tetapi, selepas menyertai program Homestay Malaysia tersebut, kluster homestay tersebut boleh memohon peruntukan di bawah projek peningkatan kemudahan homestay yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan. Peruntukan ini menjurus kepada pembinaan atau penambahbaikan kemudahan yang dikongsi bersama di homestay tersebut, seperti Dewan Orang Ramai, papan tanda, pentas kebudayaan dan sebagainya. Untuk itu, dari segi peruntukan pada Rancangan Malaysia ke-9 tahun 2006 hingga tahun 2010, Kementerian Pelancongan telah memperuntukkan sebanyak RM680,000 untuk menaik tarafkan landscape dan infrastruktur asas di homestay Jalan Baru, dan sebanyak RM6,500 untuk menaik tarafkan pondok wakaf dan papan tanda informasi pada tahun 2011. Dari segi prestasi, sejak tahun 2009 sehingga Julai 2012, homestay Jalan Baru telah mencatatkan ketibaan seramai 1,784 pelancong dengan jumlah pendapatan sebanyak RM149,656. Manakala homestay Pulau Betong pula telah mencatatkan ketibaan seramai 133 pelancong dengan pendapatan sebanyak RM13,670 bagi tempoh masa yang sama. Sekian. Silakan, Mak. Pulau. Ya, terima kasih Tok Speaker. Tok Speaker, soalan ini sebenarnya penting kerana ia bakal memberi satu jawapan kepada kebergantungan penduduk balik pulau terhadap zon bebas bayar lepas, yang mana sekarang hari ini membebankan akibat pekerja asing dan sebagainya. Yang Mak Menteri, saya pertama sekali mengucapkan tahniah kepada kementerian kerana usaha ini diusahakan oleh Yang Berhormat terdahulu sebelum saya. Tapi yang ingin saya mohon penjelasan Mak Menteri ialah aspek yang Mak Menteri tekankan tadi, saya mau dijelaskan lanjut, iaitu aspek penilaian ataupun dengan izin impact assessment. Kerana pada pandangan saya yang Mak Menteri, ini ialah satu program yang amat baik, terutama sekali di dalam membentuk dengan izin social impact kepada masyarakat di desa. Persoalannya di sini, apakah strategi baru kementerian di dalam memastikan apa dikatakan program homestay ini akan jadi sebagai program keusahawanan pelancongan, kerana saya difahamkan di dalam bajet terdahulu ada dana khusus terhadap dipanggil pelancongan eco tourism yang ada kaitan di sini. Jadi Datuk Speaker, saya mengatakan di sini saya mahu Kementerian Pelancongan melibatkan seramai mungkin penduduk Parlimen Balik Pulau, kerana ia mampu membuat mereka ini menyertai arus pengembangan ekonomi di Pulau Pinang, iaitu pelancongan, yang mana keuntungannya ialah pada mereka di desa, iaitu di kampung-kampung, dan kebetulan kampung Jalan Baru itulah kampung saya. Tapi saya di sini bukan mahu mencerita perkara-perkara yang negatif, walaupun saya tahu ada, tapi saya mahu keluar daripada mulut Mak Menteri sendiri apa sebenarnya cabarannya dan bagaimana kita mau meningkatkan perkara ini. Kalau modal, banyakkan lagi modal kepada mereka. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Balik Pulau. Saya rasa soalan tersebut adalah soalan yang baik juga, kerana kita seharusnya meningkatkan pendapatan
rakyat desa. Untuk ini kementerian memperkenalkan program homestay sejak daripada tahun 1995. Strategi baru, kita sentiasa membuat strategi pelbagai, sama ada yang baru ataupun lama, tetapi kita naik taraf strategi. Seperti mana yang saya telah buat penganalisa dan kertas kerja pun telah pun dibentangkan di Sydney pada tahun lepas. Saya menggabungkan homestay dengan ekopelancongan. Kalau dibandingkan pendapatan peserta homestay ataupun pengusaha-pengusaha homestay yang hanya mempromosi homestay saja dengan pengusaha-pengusaha homestay yang mempromosi homestay dan ekopelancongan, sememangnya pendapatan daripada program homestay yang menggabung ekopelancongan lebih tinggi lagi, 70% lebih tinggi daripada hanya mempromosi homestay. Seperti di Kinabatangan. Di Kinabatangan, ianya mempromosi homestay dan Ramsar site bersama. Itu adalah untuk ekopelancongan. Oleh itu homestay di Kinabatangan setiap bulan selalunya tidak mencukupi bilik-bilik untuk pelancong daripada luar negara. Kita membuat strategi, sama ada yang strategi baru ataupun lama, adalah menggabung. Bukan hanya gabung homestay dengan ekopelancongan, tapi menggabung homestay dengan biopelancongan juga. Kita menggabungkan homestay dengan kebudayaan. Kita menggabung homestay dengan dengan pelancongan berasas pertanian juga. Kerana kalau kita lihat pelancong-pelancong yang datang ke balik pulau ini, lebih ramai lagi pelancong daripada luar negara ataupun pelancong asing. Pada tahun 2009 tidak ada pelancong domestik datang ke homestay di balik pulau, hanya pelancong asing saja. Oleh itu, inilah promosi yang kita selalu buat dan kita membuat strategi ini, dan kita mengharapkan bahawa pengusaha-pengusaha homestay akan menggunakan pakai strategi yang sedia ada, yang memang saya tahu bahawa gabungan adjectival tourism yang lain untuk bersama-sama dengan homestay, supaya pelancong lebih ramai akan berminat dengan apa saja aktiviti yang boleh diteruskan oleh pengusaha-pengusaha. Terima kasih. Yang Amat, persoalan di sini Parlimen Balik Pulau, yang Amat, homestay di Parlimen Balik Pulau. Sila jempol. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin nak minta penjelasan daripada Yang Amat Menteri tentang bagaimana kementerian boleh mengawal kualiti homestay di seluruh negara termasuk balik pulau, kerana kita perlu menjaga kualiti ini bagi memastikan pelancong-pelancong akan terus tertarik hati untuk datang ke homestay negara kita. Dan bagaimana kementerian boleh mengawal homestay yang tidak berdaftar dan pertembungan di antara pembangunan yang cepat, di mana kampung-kampung selalunya dibangunkan menjadi bandar. Bagaimana bidang kuasa kementerian bagi memastikan kampung-kampung yang cantik, yang istimewa ini akan terus kekal sebagai homestay pada masa yang akan datang. Terima kasih Jempol. Jempol pun ada homestay di kawasan dia, dan homestay di Jempol adalah satu daripadanya yang selalu dilawati lah. Kalau ada pengusaha baru yang ingin mengusaha homestay dan yang ingin belajar macam mana nak buat nak mengurus homestay, kita cadangkan untuk pergi ke Jempol dulu untuk melihat apa yang berlaku di Jempol. Untuk kualiti, Kementerian Pelancongan sentiasa monitor
performance homestay, bagaimana ianya boleh menambah baik lagi kualiti. Ini kementerian sememangnya berterusan buat. Kalaulah kualiti homestay itu tidak beberapa bagus ataupun tidak beberapa menarik, kita buat cadangan. Kita buat cadangan kepada mereka supaya mereka boleh menambah baik kualiti homestay mereka. Untuk homestay yang tidak berdaftar, ini bukan ditanggungjawab kementerian. Kerana kalau mereka tidak berdaftar, kita tidak boleh ambil tindakan. Kerana tidak ada peruntukan perundangan untuk kita ambil tindakan. Ini di bawah kerajaan tempatan. Oleh itu kita tak boleh tak dapat ambil tindakan kepada mereka. Hanya mereka mengguna sahaja penjenamaan homestay, tetapi yang sebenarnya itu tidak benar kerana mereka tidak berdaftar dengan kementerian kita. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri